Okey. Kita Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Pada pagi ini kita akan meneruskan tentang tajuk pendidikan kesihatan untuk pendidikan khas PK1. Tajuk kita akan pelajari pada hari ini ialah tajuk pengurusan mental dan emosi. Okey, baiklah. Sebelum itu kita akan tengok apa itu marah. Okey, murid-murid, marah ialah sifat emosi negatif yang mungkin disebabkan oleh cemburu, kekecewaan, rasa tertipu, terkilat atau kurang senang dengan sesuatu keadaan, perkara atau individu. Baiklah, seterusnya kita tengok punca-punca kemarahan. Punca-punca kemarahan ini terdiri daripada dua faktor, iaitu faktor dalaman yang dipanggil intrinsik. Yang kedua ialah faktor luaran, iaitu ekstrinsik. Okey, kita lihat satu persatu di mana faktor dalaman ialah mahukan setiap perkara secara sempurna, bermakna setiap individu memerlukan di dalam diri dia untuk kehidupannya sempurna. Okey, yang kedua, lemah dalam berkomunikasi. Susah untuk kita berkomunikasi dengan individu yang lain. Maknanya lemahlah kita. Yang kedua, inginkan kasih sayang. Di sini kita lihat kita perlukan kasih sayang dengan seseorang. Seterusnya ialah menunjukkan kuasa. Kita ingin menunjukkan kuasa yang hebat untuk diri kita, jadi kita nak marah. Itu menunjukkan punca-punca kemarahan. Seterusnya adalah bangga dengan status diri. Kita terlalu bangga, kita hebat. Tapi kita tak dapat buat sesuatu, itu menyebabkan punca-punca kemarahan. Yang seterusnya faktor luaran, ekstrinsik, di mana faktor luaran ialah pertama, berhubungan sosial sesama rakan. Sosialnya adalah perhubungan, berkawan dengan sesama rakan kita. Tak kena sikit kita nak marah. Itulah yang menyebabkan punca-punca kemarahan. Yang kedua ialah hubungan kurang baik dalam keluarga. Maknanya kita ada perselisihan faham dengan adik-beradik, perselisihan faham dengan ibu dan ayah kita. Itu menyebabkan berlakunya punca-punca kemarahan dalam diri kita. Yang seterusnya adalah faktor persekitaran seperti cuaca yang tidak menentu. Okey, sekarang ni kita tengok panas. Okey, bila panas rasa panas nak marah, tambah-tambah pula sekarang ni musim lockdown, tak boleh nak keluar di mana-mana, jadi kita terperap dalam rumah. Cuaca panas tak menentu menyebabkan kita pun jadi marah. Itu yang menyebabkan faktor persekitaran menjadi salah satu punca kemarahan. Seterusnya adalah suasana sibuk dan bising. Okey, kalau kita duduk tepi jalan yang sibuk, okey, nak tidur pun tak boleh, nak rehat pun tak boleh. Itu menyebabkan salah satu punca kemarahan. Bila bising sangat pun tak boleh juga. Seterusnya, tempat belajar yang tidak kondusif. Okey, di sekolah yang tidak kondusif, bilik darjah yang tidak ceria, menyebabkan kita rasa nak marah. Jadi dalam diri kita ni itu adalah salah satu punca kemarahan. Okey, seterusnya kita pergi ke slide yang seterusnya, di mana kesan kemarahan. Okey, kesan kemarahan terbahagi kepada dua juga, iaitu kesan kemarahan pada diri. Yang kedua, kesan kemarahan pada orang lain.
Okey, kita tengok satu persatu di mana kesan kemarahan pada diri kita. Yang pertama ialah hormon kortisol meningkat. Apa itu hormon kortisol? Okey, kita tengok hormon kortisol ni dihasilkan apabila tubuh manusia mengalami stres. Stres ni adalah tekanan. Di mana bila kita rasa stres, tekanan pada diri kita menyebabkan hormon kortisol ni dihasilkan oleh tubuh manusia. Okey, hormon kortisol yang tinggi boleh mengakibatkan risiko. Risiko apa? Untuk seseorang itu menghidap penyakit darah tinggi. Takkan mudah-mudah kita nak sakit darah tinggi dah. Okey, jadi kita kena kawal kemarahan dalam diri kita. Seterusnya, tekanan darah meningkat. Okey, yang ini memanglah bila kita marah, tekanan darah kita akan meningkat. Itu menyebabkan kita jadi penyakit darah tinggi. Yang seterusnya, arteriosklerosis. Apa itu arteriosklerosis? Okey, itu pengerasan pembuluh darah. Pengerasan pembuluh darah akibat lemak akan menyebabkan bekalan oksigen dan nutrien pada organ penting berkurangan. Ni pembuluh darah ni maknanya lemak, kata-kata lemak akan menyebabkan bekalan oksigen. Oksigen tak sampai ke otak. Itu menyebabkan, itu panggil arteriosklerosis. Ni pun bahaya untuk kesihatan kita. Jadi siapa yang nak marah tu, kawallah diri untuk supaya taklah menjadi arteriosklerosis ni. Yang seterusnya, kesan kemarahan pada diri kita juga adalah risiko serangan sakit jantung. Yang ni banyak ni, yang ni bahaya sebenarnya ni. Bila kita marah, serangan sakit jantung. Kita tak tahu ni. Apa kata, jangka masa panjang ni, marah-marah sama jadinya sakit jantung. Okay. Yang seterusnya ialah kesan kemarahan pada orang lain. Bila kita nak marah, satu, menimbulkan perbalahan. Okey, kita nak marah pada seseorang tu, jadinya timbullah pergaduhan, timbullah perbalahan. Itu hidup jadi tak tenteram juga tu. Okey, kita ni sama Islam ni kita kena berbaik-baik, kan? Okey, seterusnya ialah keselamatan terancam. Ialah bila kita marah pada seorang, orang pun berdendam. Bila berdendam, keselamatan terancam. Pergi ke mana-mana pun ada musuh. Itulah. Yang seterusnya, kemurungan. Ni bila kita marah pada seorang ni, kita balik rumah, kita berkurung dalam bilik, murung, yang nak makan nasi tak lalu. Sebab apa? Sebab kita nak marah pada orang lain. Jadi kita kena kawal lah kesan kemarahan kita. Kena kawal lah kemarahan kita ni supaya tak menimbulkan kesan-kesan yang buruk kepada orang lain maupun kepada diri kita sendiri. Yang seterusnya, ketakutan. Kita dalam keadaan takut, hidup dalam keadaan selalu takut bila kita nak marah. Takut tak jadilah benda ni, buat tak menjadilah apa kan. Itulah ya. Okey, yang seterusnya, cara-cara. Okey, bagaimana kita nak menguruskan kemarahan kita ni? Dia ada 4 cara-cara. Okey, kita kena ada cara-cara urusan kemarahan ni. Okey, yang pertama, relaksasi. Relaksasi ni relax. Kita relax, kita duduk ke taman-taman, kita pergi sore-sore, kita relax, kita bersenam. Okey, kita buatlah aktiviti yang kita mengembirakan kita. Contohnya kita kita stretching, kita exercise lah dekat taman ke tempat rumah, tengok pemandangan yang kehijauan, tengok tasik. Sekarang ni pun tak tengok tasik, kita tengok lah rumah-rumah kita yang ada pokok tu, kita tengok. Yang kedua, rekreasi. Rekreasi ni kita ajak lah mak ayah kita, adik-beradik kita berrekreasi di taman-taman ke, berjogging ke. Sekarang ni nak jogging boleh, tapi dalam keadaan
berseorangan. Tak apalah, rekreasi kat rumah lah. Bersama-sama keluarga kita. Jalanlah tepi-tepi rumah tu. Bersama-sama keluarga kita. Rekreasi supaya kita dapat menguruskan kemarahan kita yang nak marah sama tu. Ya, okay. Yang ketiga adalah refleksikan diri. Apa itu refleksikan diri? Refleksikan diri ni kita muhasabah diri. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tengoklah, kita berdoa, kita minta tolonglah kurangkan kemarahan, mintalah dihindari dia marah-marah, biarlah kita sangat sabar yang ada pada diri kita. Okey, itulah yang seterusnya yang riadah. Okay, riadah ni sekarang ni tak boleh nak riadah dengan kawan-kawan, tak boleh nak bermain bola, tak boleh nak bermain macam-macam lah, tak boleh nak berbasikal. Tapi riadah tu sama sendiri lah, duduk lah, biar keluar peluh tu, biar kata lemak-lemak tu, lemak tepuk tu. Musim PKP ni mungkin murid-murid makan tidur, jadi keluarlah peluh. Supaya kita pun dalam keadaan keluar peluh ni pun dapat juga menguruskan kemarahan kita. Macam mana kita menguruskan, itulah sebabkan kita pun jadi tak adalah stres. Stres ni, apa yang kita balik pada tu, stres ni boleh menyebabkan sakit jantung. Itu yang yang okey, seterusnya. Okey, dah untuk tu sudah habis tentang topik pengurusan mental dan emosi. Okey, murid-murid, untuk soalan pengukuhan, murid-murid perlu buat 2 soalan sahaja, iaitu senaraikan 4 cara menguruskan kemarahan. Yang kedua, berikan 2 faktor punca kemarahan. Okey, itu saja untuk pembelajaran pada hari ini, subjek pendidikan jasmani dan kesihatan PK1. Okey, baiklah, duduk rumah elok-elok. Okey, bye. Assalamualaikum.